Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik, apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Hari ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan adik-adik tentang hukum tajwid. Tengok di paparan hukum bagi maksilah. Pendidikan Islam tingkatan 4 pelajaran yang ketiga bidang Al-Quran. Adik-adik boleh rujuk buku teks pada muka surat 17 hingga 21. Okey adik-adik ya? Jom kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. Yang pertama ialah menyatakan maksud maksilah dan pembahagiannya, menerangkan cara bacaan maksilah, menerangkan contoh maksilah, dan mengetahui yang keempat, mengetahui bentuk soalan SPM dan teknik-teknik menjawab berdasarkan modul mantap yang Ustaz Mi akan paparkan kepada adik-adik. Yang kelima, menjawab 25 soalan bersama dengan Ustaz Mi di dalam deskripsi. Okey, untuk mengukuhkan lagi insya-Allah. Okey adik, kita tak nak buang masa, kita terus kepada yang pertama, maksud maksilah. Maksilah ni ialah mat yang terdapat selepas huruf hak domer. Hak domer tu apa? Tengok atas ni. Nampak tu? Hak domer. Itulah hak domer. Okey, hak domer yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Macam ni. Ada 4 tu kan? Tu hak domer. Dua bentuk. Di bentuk-bentuk hak domer. Ada yang berbaris kasrah hi, ada yang berbaris dhammah hu. Okey, faham adik? Okey, cantik. Sekarang kita tengok modul mantap punya soalan. Nyatakan maksud maksilah. Nyatakan kata tugas dia. Maksud maksilah itu kehendak soalan dia, dan kita tengok markahnya 2 markah. Okey, kita terus buat kepala jawapan. Maksud maksilah ialah kepala jawapan. Terus kepada maksilah yang terdapat selepas huruf hak domer. Satu frasa. Buat 2 markah, kena buat 2 frasa. Mat yang terdapat selepas huruf hak domer, frasa pertama. Kemudian kita pergi pada frasa kedua yang berbaris kasrah ataupun berbaris dhammah. Faham adik? Cantik. Okey, nak jelas lagi adik-adik tentang maksilah ni, kita tengok yang ni. Maksilah okey terbahagi kepada 2. Ada satu namanya maksilah qasirah, pendek. Qasirah maksudnya pendek. Satu lagi maksilah tawilah. Tegur satu persatu. Maksilah qasirah, apabila hak domer yang tadi tu, hak domer hu ataupun hi, terletak di antara 2 huruf, okey, berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah pada 2 kalimah berlainan. Okey, kita tengok terus. Yang pertama, kata kuncinya mesti hak domer, sama ada hu ataupun hi, dan di antaranya, syaratnya hak domer ni di antaranya tu dia 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah. 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah. Tak nak bertemu dengan huruf hamzah pada 2 kalimah berlainan. Kita tengok contoh supaya mudah-mudah adik-adik faham. Okey, kat bawah sekali itu adik tengok. Sebelum tu kita tengok sebab dia qasirah, cara bacaannya 2 harakat. Okey, ini contoh dia. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Nampak tu? Okey, kita tengok. Kita baca balik maksud dia. Tengok betul tak betul. Okey, hak domer. Nampak hak domer kata kunci? Okey, hak domer ni hak domer. Okey, terletak di antara 2 huruf berbaris. Tengok belakang dia tu, lam ni huruf berbaris. Dan selepas dia tu, ra tu pun huruf baris. Tu dipanggil sebagai di antara, terletak di antara 2 huruf berbaris. Dan bertemu apa pula? Hak domer ni tadi bertemu tak dengan huruf hijaiyah? Ya, dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Sebab depan dia bukan huruf hamzah. Sebab kalau huruf hamzah lain pula jadi hukumnya nanti. Dan dia berada pada 2 kalimah berlainan. Ni satu kalimah, dan selepas itu pun satu kalimah. Faham adik? Jadi bacaannya 2 harakat. Tengok bacaan yang kedua ni, contoh kedua. Mauludul lahu biwaladihi wa ala. 2 harakat. Cantik. Jadi pergi kepada maksilah tawilah. Maksilah tawilah apabila hak domer, ya, kata kunci hak domer, mesti hak domer. Sama ada hu ataupun hi, terletak di antara 2 huruf. Syarat mesti di antara 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf hamzah. Tadi bertemu dengan huruf hijaiyah qasirah tadi. Yang ni mesti bertemu dengan huruf hamzah. Okey, syarat kedua bertemu tadi di antara 2 huruf baris. Syarat kedua mesti bertemu dengan huruf hamzah, dan syarat ketiga mesti pada 2 kalimah berlainan. Okey, kita tengok. Cara bacaannya 4 ataupun 5 harakat. Sebab tu dipanggil tawilah, panjang. Cara bacaan 4 atau 5 harakat. Tengok contohnya. Indahu illa biizni. Nampak? Hak domer. Kita pergi ke hak domer terus. Okey, syarat pertama, di antaranya 2 huruf berbaris. Dal sebelum tu huruf baris,
Dan selepas itu hamzah ni pun huruf berbaris. Syarat pertama, di antara dua huruf baris. Syarat kedua, bertemu dengan hamzah. Ada tak lepas huruf ha ini hamzah? Ya, ada. Syarat kedua. Duduk di antara dua kalimah berlainan. Syarat ketiga, ada tak? Ada. Ni satu kalimah, lepas itu ila ni satu kalimah. Selesai. Faham adik? Cantik, alhamdulillah. Okey, ini saja tentang mat silah. Jadi jom kita tengok seterusnya. Okey, ini hak domer yang Ustaz Mi bagi tahu tadi. Kata kunci kepada mat silah mesti hak domer. Dan kalau adik-adik tengok di dalam Al-Quran, memang kalau ada hak macam ni, hak domer lah. Okey. Jadi maksud hak domer ni apa? Ganti nama dalam bahasa Arab yang bermaksudnya. Okey, dalam soalan modul mantap, apakah maksud hak domer? Okey. Jadi kita pun jawab. Kita tak kepala jawapan. Maksud hak domer ialah, okey, dua markah, dua frasa. Ganti nama dalam bahasa Arab, pak, satu frasa. Selepas itu yang bermaksudnya, pak, frasa yang kedua. Okey, dapatlah dua markah. Selesai. Okey, kita tengok seluruhnya adik-adik. Ini Ustaz Mi tak nak ulang dah sebab Ustaz Mi dah cerita dah tadi. Cuma kita nak pergi go through kepada modul mantap. Nyatakan dua jenis mat silah dan cara bacaannya. Nyatakan kata tugas berapa dia nak dua jenis mat silah dan cara bacaannya. Okey. Kemudian kita tengok markah dia 4 markah. Okey, kita terus kepada kepala jawapan. Dua jenis mat silah dan cara bacaannya. Nokta bertindih, maaf, itu kepala jawapan. Kita letakkan point di bawah tu. Nombor 1 apa, nombor 2 apa. Terus kita jawab. Nombor 1 mat silah qasirah. Cara bacaannya 2 harakat. Poin kedua, mat silah tawilah. Cara bacaannya 4 harakat. Selesai masalah adik-adik. Dapat jawab, dapat 4 markah. Okey, kita pergi kepada mat silah qasirah. Ustaz Mi pun tak nak ulang yang ni. Cuma kita terus kepada modul mantap. Nyatakan maksud mat silah qasirah. Okey, nyatakan kata tugasnya, kehendak soalannya, maksud mat silah qasirah 2 markah. Jadi kena ada 2 frasa. Jadi kita terus kepada pak situ, kepala jawapan. Maksud mat silah qasirah ialah, bagi jawapan. Frasa pertama, apabila hak domer terletak di antara 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah, pak, satu frasa pada 2 kalimah berlainan. Dapat 2 markah. Okey, kita terus kepada mat silah tawilah. Okey, tak nak ulang juga sebab dah cerita tadi. Kita terus kepada modul mantap kita. Nyatakan kata tugasnya, maksud mat silah tawilah itu kehendak soalan. Berapa markah? 2 markah. Jadi perlukan 2 frasa. Terus kepada kepala jawapan, maksud mat silah tawilah ialah, pak, terus jawapan dia apabila hak domer terletak di antara 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf hamzah, pak, satu frasa, pergi kepada frasa kedua pada 2 kalimah berlainan. Selesai jawapan adik-adik. Alhamdulillah, itu saja perkongsian Ustaz Mi dengan adik-adik. InsyaAllah jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik sebagai pengukuhan. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ini sebagai tanda terima kasih. Dan kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tahniah semua. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.